boleh buka kamera. Lepas ni cikgu nak ambil nama ni yang tak buka kamera ni, nak send kat mak ayah kata tak buka kamera. Okey. Jadi kita akan teruskan kepada kelas kita untuk petani. Untuk yang beragama Islam, kita buka dahulu kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi hari ni kita nak masuk kepada topik yang baru. Jadi cikgu nak kamu salin elok-elok apa yang cikgu nak ajar ni. Sebab cikgu janji, cikgu berkonfirm 100% kamu akan jumpa balik bab ni pada tahun depan. Okey, jadi salin tau, boleh ke tu? Nak salin tu, nak dengar suara sikit, boleh ke? Boleh. Okey. Okey, jadi cikgu harap fokus dan sediakan telefon anda ataupun apa-apa yang berkaitan untuk ambil gambar dan hantar pada cikgu. Okey, jadi untuk kelas kita pada hari ini kita mulakan terus. Ini cikgu ajar ni topik form 2 tau. Nanti kamu jumpa balik. Kamu jumpa balik. Percayalah cakap cikgu. Okey, jadi mana tahu boleh skor nanti pertengahan tahun. Awal tahun nanti boleh cover balik. Okey, jadi untuk yang kita nak belajar ni adalah tentang pengukuhan algebra. Pengukuhan algebra. Okey. Dalam matematik, dia ada kisah juga matematik ni. Okey, dalam matematik kalau kita nak power matematik, kita kena power ke-4 operasi. Apa operasi yang terlibat? Operasi ni kita belajar daripada sekolah rendah. Operasi apa tu? Operasi yang terlibat yang pertama adalah tambah dan tolak. Kalau kamu perasan, masa dekat sekolah rendah, kita akan belajar tambah dulu baru tolak. Memang tu susunan matematik. Uzma belajar tambah dulu ke tolak dulu kalau kat sekolah dulu? Tambah. Tambah. Okey, memang macam tu. Lepas kita dah belajar tambah, kita belajar tolak. Lepas habis tambah dan tolak, lepas tu kita belajar darab. Iaitu sifir. Kalau orang tak faham darab tu apa sifir, kamu kena hafal sifir, kamu kena hafal sifir 2, sifir 5, sifir 9, semualah 1 sampai 12. Okey. Okey. Lepas tu kalau kita tengok dalam sekolah, dia akan ajar bahagi. Maksudnya yang turutan ni bukan cikgu saja-saja pakai. Maksudnya sekolah daripada sekolah rendah sampai ke sekolah menengah memang macam ni step dia. Jadi kalau siapa kata dia nak kukuhkan dia punya matematik, dia pergi belajar bahagi dulu. Itu tipu. Nak power matematik memang kena ikut ni. Tambah, tolak, darab, bahagi. Okey. Jadi tambah dan tolak cikgu dah ajar pada minggu lepas. Aina ingat tak cikgu dah ajar minggu lepas tu? Ingat. Okey. Tambah dan tolak kalau kita nak fahamkan dia adalah kita kena faham tentang sebutan algebra. Kita kena faham tentang sebutan algebra. Okey, cikgu tak pergi dah. Mungkinlah cikgu pergi lagi nota tu, tapi fokus cikgu hari ni adalah pada pendaraban. Ni nota cikgu, cikgu dah mula masuk nota. Okey, pendaraban ataupun dikenali sebagai sifir yang mana simbol dia ada tunjuk simbol X. Dia bukan X, dia darab. Okey, pendaraban ni dia ada tips. Tips untuk pendaraban kita gabung terus. Kita gabung terus. Apa maksud gabung terus tu? Maksudnya kamu boleh selesaikan terus. Huruf dia sama ke, huruf dia lain ke, nombor dia sama ke, nombor dia lain ke, simbol dia tambah ke, simbol dia tolak ke, kamu boleh gabungkan. Macam mana?
Okey, cikgu nak proceed kepada nota. Salin nota cikgu, kemas-kemas. Okey, dalam pendaraban, dia terbahagi kepada 3 jenis pendaraban. Apa jenis yang pertama? Okey, jenis yang pertama adalah simbol darab simbol. Simbol darab simbol. Okey, jadi hari ni kita pergi balik simbol darab simbol. Siapa ingat lagi tentang simbol darab simbol? Kalau sama, dia jadi tambah ke tolak? Elisa, kalau dia sama, dia jadi tambah ke tolak? Ingat tak? Tak ingat. Aina, kalau dia sama, dia jadi tambah ke tolak? Tambah. Ya, bagus. Zari angkat tangan tadi, cikgu baru perasan. Okey, pendaraban antara simbol dekat sini semua orang kena faham betul-betul. Ni formula dia. Tambah, darab, tambah, jadi tambah. Tolak, darab, tolak, jadi tambah. Tambah, darab dengan tolak, jadi tolak. Tolak, darab dengan tambah, jadi tolak. Apa payah sangat nak ingat ni? Cikgu ajar dah. Yang pertama adalah kalau kamu nampak simbol sama. Apa maksud sama? Tambah, darab dengan tambah. Kan sama? Okey. Tolak, darab dengan tolak. Maksudnya tolak dengan tolak. Kan benda tu sama. Jadi bila dia sama dekat sini, hasil dia akan jadi tambah. Jelas ke kat situ? Boleh faham ke semua kat situ? Boleh. Okey, bagus. Aidil, jelas ke Aidil? Sama dia jadi tambah. Mana Aidil ni? Okey, yang kedua. Satu tambah, satu tolak. Lain kan? Satu tolak, satu tambah. Kan lain? Jadi bila dia lain dekat sini, dia akan dapat tolak. Apa? Okey, ni tolak. Ni tolak. Maksudnya, bila dia lain, dia dapat tolak. Jadi, kalau kita nak faham pendaraban antara simbol, kita just comparekan, bandingkan. Bila simbol yang sama didarabkan, dia akan jadi tambah. Bila simbol yang berbeza ataupun berlainan didarabkan, dia jadi tolak. Itu sahaja tentang simbol. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Uzma, jelas ke Uzma? Jelas. Okey, habis dah tentang simbol dengan simbol. Sekarang kita pergi kepada nombor darab nombor. Nombor darab nombor. Nombor bila didarabkan dengan nombor, nombor darab dengan nombor ni tak ada masalah sebenarnya. Maksudnya bila kita dah masuk sekolah menengah, kita boleh terus tekan kalkulator. Kita boleh terus tekan kalkulator. Maksudnya kalau cikgu cakap 5 darab 3, kamu boleh terus tekan kalkulator. Nombor darab nombor ni maksudnya adalah sifir lah. Jelas ke semua? Boleh faham dekat sini? Boleh. Okey. Tapi yang kat sini cikgu nak ajar kamu, antara simbol dengan nombor dia boleh bergabung. Antara simbol dengan nombor dia boleh bergabung. Macam mana tu? Okey, cikgu tunjuk Okey, yang ini simbol darab simbol. Ni maklumat simbol darab simbol. Okey, ni maklumat nombor darab nombor. Okey, sekarang nombor bergabung dengan simbol. Macam mana nombor bergabung dengan simbol? Boleh ke? Boleh. Sebab nilai nombor bukan semuanya datang dalam keadaan positif. Sebagai contoh, 3 darab negatif 2. Tengok ni, cikgu dah buat 3 darab negatif 2. Kamu boleh nampak tiba-tiba simbol dia negatif. Kalau 3 dekat sini simbol dia positif ke negatif? Cikgu nak tanya kamu. 3 ni simbol dia positif ke negatif? Positif. Ya, dia positif. Jadi, kita nak tengok
tambah dengan tolak. Sama ke lain? Sama ke lain? Lain. Bila lain, tengok nota kita dia jadi tolak. Lepas tu 3 darab 2. 3 darab 2 dapat berapa? 6. Ya, pandai. Dia boleh jadi 6. Jadi dekat sini, kita dapatlah nombor kita. Negatif 6. Okey. Cikgu, saya tak mahir sangatlah nak darab. Kalau tak mahir nak darab, pakai kalkulator. Tekan kalkulator. 3 darab negatif 2. Kalau cikgu cakap ada negatif, benda-benda yang ada negatif, wajib tulis. Mesti tulis. Kalau dalam kalkulator pun, mesti tulis. Okey, sekarang cuba kamu tekan kalkulator. 3 darab negatif 2. Dapat tak negatif 6? Dapat. Itulah maksudnya. Jadi, ini antara simbol yang warna biru ni. Ini antara nombor. Yang awal-awal ni cikgu terang tentang simbol dulu. Lepas tu cikgu terang tentang nombor. Okey, sekarang kita masih lagi di bahagian nombor dengan nombor. Tengok ni. Negatif 7 darab negatif 2. Okey, sekarang kita tengok dia punya simbol. Tolak dengan tolak. Sama ke lain? Tolak darab tolak. Sama ke lain? Sama. Sama. Bila sama, dia dapat tambah. 7 darab 2. 7 darab 2 kita dapat 14. Jadi dekat sini, bila kita tekan, tak tahu sangat tak tahu sangat. Tekan je dalam kalkulator negatif 7 darab negatif 2 dalam kalkulator kamu akan dapat 14. Okey, cikgu nak masing-masing. Cuba tekan kalkulator. Dapat tak 14? Betul. Iya, Betul. pandai. Darren dapat tak 14 tu, Darren? Dapat. Dapat. Okey, kita test lagi sekali. Cikgu nak masing-masing. Tekan kalkulator laju-laju. Cikgu nak tengok masing-masing. Negatif 2 darab negatif 3 darab negatif 7. Okey, cuba tekan kalkulator. Negatif 2 darab negatif 3 darab negatif 7 dapat berapa? Negatif 42. Negatif 42. Sekarang ni, kenapa dia boleh dapat negatif 42? Cikgu nak tanya kamu. Aina, kenapa dia boleh dapat negatif 42? Tahu? Saya tahu cikgu. Zarif, macam mana? Macam mana dia dapat negatif 42? Dia macam ni. Dia first macam tak kisahlah negatif 2 darab negatif 3 ke negatif 3 darab negatif 7 kan. Lepas dah tu dia akan dapat nombor positif. So bila tu dia akan darab dengan nombor lagi satu. So tu pandai. Betul Zarif. Jadi itulah caranya dia dapat simbol negatif. Ada yang tanya cikgu, ni kan sama tolak. Sepatutnya ada negatif lah. Kenapa dia jadi macam tu? Dia jadi macam tu sebab dia selesaikan dulu yang depan ni. Negatif 2 darab negatif 3. Tolak dengan tolak dia jadi tambah. 2 darab dengan 3 kita dapat 6. Sekarang baru kita salin. Darab negatif 7. Okey, sekarang 6 darab negatif 7. Tambah dengan tolak. Tambah dengan tolak dapat negatif. Sebab apa? 1 tambah 1 tolak. Dia jadi lain. Jadi dia dapat negatif. Baru 6 darab dengan 7 kita dapat 42. Sebab itulah dekat sini kita dapat jawapan dia negatif 42. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Dia selesaikan satu-satu. Cikgu tak percayalah. Tak percaya. Boleh. Kamu tengok betul-betul sekarang kita tekan kalkulator nombor yang seterusnya. Kita tekan kalkulator nombor yang seterusnya. Negatif 2 darab negatif 2 darab negatif 2 darab negatif 2. Okey, berapa jawapan dia? Cuba kamu tekan kalkulator. Dapat berapa? 16. 16. Kenapa 16? Kenapa 16? Kenapa positif? Padahal dalam tu semua negatif. Okey, cara dia. Tengok betul-betul. Tengok cikgu buat warna biru. Mula-mula dia buat negatif 2 darab negatif 2. Tolak dengan tolak dia jadi tambah. 2 darab 2 dapat 4. Darab negatif 2 salin balik. Darab negatif 2 salin balik. Lepas tu dia buat pula. Dia buat pula yang warna hijau. Dia buat yang warna hijau. Tambah darab tolak.
tambah darab tolak lain. Bila lain dia dapat negatif. 4 darab 2 dapat 8. Salin balik darab negatif 2. Jadi sekarang tolak dengan tolak dapat tambah. Jadi 8 darab 2 dapat 16. Sebab itulah kamu tekan kalkulator, kamu dapat 16. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Sebab tu cikgu cakap, nombor dengan simbol dia berkait. Sebab apa? Sebab nombor tu nilai dia terletak pada simbol. Jadi hati-hati. Kalaulah kamu tersilap pandang satu je. Kamu tersilap pandang, negatif tu kamu pandang jadi positif. Tak tahulah cikgu, mata saya sakit lah, saya pandang negatif jadi positif. Jawapan kamu akan salah. Jadi hati-hati pada simbol dan nombor. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Itu nota. Salin ni kemas-kemas. Nanti jangan kamu pelik pula. Ada yang pelik kalau 2 nombor positif. Kalau 3 nombor dia jadi negatif. Kalau 4 nombor dia jadi positif balik. Cara dia adalah kita buat satu-satu. Contoh kan 3 nombor ni. Nombor 1, nombor pertama, nombor kedua, nombor ketiga. Maksudnya kalkulator selesaikan dulu nombor pertama dengan nombor kedua. Dapatlah tambah 6. Baru dia selesaikan dengan nombor ketiga. Sebab itulah tambah darab tolak dia dapat tolak. Lain kan tu, tambah dengan tolak dapat tolak. Dan jangan kamu pening. Kalau cikgu tambah lagi tak apalah yang tu 4 nombor pun dah cukup dah. Maksudnya kalau dalam matematik ni kita nak selamat, kita selesaikan satu-satu. Okey, habis. Pendaraban untuk simbol dah selesai. Pendaraban untuk nombor dah selesai. Nombor dan simbol cikgu dah ajar kamu. Dia berkait sebab nombor ni nilai dia terletak pada simbol. Habis dah dekat sini. Okey, sekarang baru kita masuk kepada algebra. Algebra tu apa? Huruf. Baru kita nak belajar tentang huruf. Apa tu huruf tu? Okey, sekarang kita akan pergi kepada huruf darab huruf. Huruf darab dengan huruf, dia tak macam tambah dengan tolak. Kalau A tambah dengan B, dia akan dapat A tambah B. Sebab apa? Sebab dia tak boleh gabungkan. Dia tak boleh gabung. Kalau A tolak B, dia akan dapat A tolak B. Tapi bila cikgu cakap A darab B, dia akan jadi AB. Bila cikgu cakap A darab B darab C, dia akan jadi ABC. Kalau cikgu cakap K darab F darab C, apa tu jawapan dia? Cikgu nak dengar suara sikit. K darab F darab C. KFC. Ya, KFC. Boycott. Okey, tak adalah. Okey, jadi KFC dekat sini, kenapa dia boleh jadi KFC? Sebab kalau pendaraban antara huruf, clue dia adalah kamu gabungkan sahaja. Gabungkan sahaja. Jadi pendaraban antara huruf diterbahagi pula, dia pecah pula kepada 2. Satu adalah apabila huruf tu datang dalam keadaan huruf yang berbeza. Huruf yang berbeza. Maksudnya apa? Maksudnya sini A, sini B. Dia akan jadi AB. Maksudnya sini A, huruf lain. B, huruf lain. C, huruf berbeza. Jadi dia akan terus gabungkan. Kita akan jadi ABC. Jelas ke semua? Boleh faham sampai situ? Boleh. Boleh. Okey. Pendaraban antara huruf, dia boleh pula pergi kepada huruf yang sama. Huruf sama. Macam mana nak selesaikan kalau dia huruf sama? A darab A. A darab A, dia tak jadi AA. A darab A, kita tak gabungkan dia jadi AA. Siapa yang buat AA tu maksudnya
dia kena tambahkan lagi maklumat. AA tu salah. Walaupun dekat atas tadi cikgu cakap gabungkan. Tapi bila dia dalam huruf yang sama, kita tak letak AA. Kita letak A kuasa 2. Kalau cikgu letak A darab A. Ada berapa kali A tu berulang? 1, 2, 3. Dia akan jadi A kuasa 3. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Kalau cikgu letak A darab A darab A darab A. Rasa-rasa berapa jawapan dia dekat bawah sekali tu? A kuasa 4. Ya, pandai. A kuasa 4. Jadi inilah caranya kalau huruf huruf berbeza dengan huruf yang sama. Ini yang cikgu nak ajar kamu hari ni, pendaraban. Nampak simple tapi orang selalu tertukar. Kalau dia tambah dengan tolak, tengok nota minggu lepas. Sekarang ni dia darab tengok nota minggu ni. Ni nota minggu ni ni. Ni nota minggu ni. Ni nota minggu ni. Ni nota minggu ni. Jelas ke semua sampai sini? Boleh faham? Cikgu nak tanya satu Boleh. soalan. Okey, bagus. Okey, sekarang cikgu nak pergi kepada sesi contoh. Ni sesi penerangan. Ini sesi masa untuk kamu dapatkan nota. Maksudnya siapa tak sempat salin, ambil gambar. Kena ada. Sebab minggu depan cikgu nak pergi bahagi pula. Siapa tak faham darab, dia tak faham bahagi. Okey, jadi cikgu akan pergi kepada sesi contoh. Okey, ni adalah nota. Okey, cikgu pergi pula kepada sesi contoh. Sesi contoh. Okey, contoh dekat sini cikgu letak 2A 2X darab 3Y. Macam mana kita nak selesaikan? Cara dia adalah kita selesaikan satu-satu. Cikgu nak ajar kamu ni bila kita buat soalan pendaraban, selesaikan satu-satu. Tak nak tersilap, tak nak tersilap. Selesaikan satu-satu bermaksud mula-mula kamu tengok dia punya nombor. Mula-mula kamu tengok dia punya nombor. Sekarang nombor dia apa? 2 dengan 3. 2 darab 3 dapat berapa semua? 6. 6. 6. Pandai, tulislah 6. Lepas kamu dah tengok dia punya nombor, baru kamu tengok dia punya huruf. Huruf dia X dengan Y. X darab Y dapat berapa? XY. XY. Peninglah cikgu. Kalau pening ingat analogi yang cikgu bagi. K darab F darab C. KFC. Kenapa? Kalau cikgu bagi KFC ni kamu boleh jawab. Tapi kalau XY kita jadi pening. Tak payah pening. Jadi tips dia dekat sini untuk huruf kita gabungkan sahaja semua huruf. Okey. Jelas ke? Boleh faham contoh yang pertama? Boleh. Boleh. Okey, contoh yang kedua. Cikgu letak 4X darab 2X. Okey, sekarang masing-masing boleh tengok kat depan. Mula-mula tengok dia punya nombor. 4 darab 2. 4 darab 2 dapat berapa? 8. 8. Pandai. Sekarang X darab X. X darab X dapat apa? XX ke? X kuasa 2. Pandai. Inilah jawapan dia. Jadi tengok nombor dulu, baru tengok dia punya huruf. Tengok dia punya nombor dulu, baru tengok dia punya huruf. Okey, soalan nombor 3. Soalan nombor 3. Cikgu nak pergi kepada negatif 4A darab dengan 3B. Sekarang, cara dia. Cikgu nak masing-masing ambil kalkulator. Okey, cikgu nak masing-masing tekan. Tolak 4 darab 3. Negatif 4. AB. Berapa? Negatif 12 AB. Ya, pandai. Negatif 12
AB. Kenapa kita dapat negatif dekat sini? Sebab negatif darab dengan tambah dia lain. Bila lain dia dapat negatif. Dia dapat tolak. Kenapa dia dapat 12 dekat sini? 4 darab 3 dapat 12. Kenapa dapat AB dekat sini? A darab B dapatlah AB. Jadi pesan cikgu dekat kamu semua, kalau ada huruf tekan sahaja kalkulator. Kalau tak nak tekan kalkulator, tengok satu-satu. Apa maksud cikgu suruh tengok satu-satu? Mula-mula tengok dia punya simbol. Maksudnya cikgu cek tolak darab tambah dapat tolak. Cikgu tulis tolak dulu. Kemudian cikgu tengok pula dia punya nombor. Cikgu tengok dia punya nombor. Maksudnya 4 darab 3 dapat 12. Okey, akhir sekali baru cikgu tengok dia punya huruf. Sebab itulah cikgu ajar satu-satu tadi. Kalau kamu tak nak pakai kalkulator lah. Mula-mula tengok simbol, tengok nombor, lepas tu baru tengok huruf. Itulah susunan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Jadi cikgu harap jelas. Okey, jadi cikgu akan pergi kepada cikgu akan pergi kepada contoh yang berikutnya, iaitu contoh yang nombor 4. Okey, masing-masing boleh tengok. Cikgu nak masing-masing cuba selesaikan. Negatif 12XY darab negatif 3XZ. Berapa jawapan dia? Okey, cuba buat nombor 4. Bagi tahu cikgu, bersuara je, tak payah hantar, suara je. Negatif 36 X kuasa negatif 36 36 X kuasa 2 Y Z. Ada negatif tak tu? Tak ada. 36 X kuasa 2 Y Z. Okey, betul ke apa Zahri bercakap tu? Cikgu nak tanya Aina Husna, betul ke? Tak lah. Okey, cikgu nak tanya Elisa, betul tak Elisa? Kita tengah buat lagi. Uzma, betul tak apa yang Zahri bagi tahu tu? Betul. Okey, bagus. Ya, betul Uzma Zahri. Okey. Cikgu nak masing-masing ikut cakap cikgu. Tolak 12 darab tolak 3. Tekan kalkulator. Tolak 12 darab tolak 3. Dapat berapa? 36. Iya, tulis sahaja 36. X dengan X ada huruf sama. Dia akan jadi X kuasa 2. Y darab Z, gabungkan sahaja YZ. Inilah jawapan dia. Jelas ke semua kat situ? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi itu cara dia. Kalau kita rasa kita tak nak pakai kalkulator, kita kena tengok hati-hati semua. Kita kena tengok satu-satu. Kita kena tengok simbol. Kenapa simbol dia jadi tambah? Sebab tolak dengan tolak simbol yang sama. Bila simbol yang sama dia jadi tambah. Lepas tu 12 darab 3 dapat 36. Jadi untuk senang kita, untuk mudahkan kita kan ada kalkulator sekarang. Jadi kita boleh selesaikan dia punya nombor dengan simbol sekaligus. Macam mana? Negatif 12 darab. Sini 3. Negatif 3. Kita tekan kalkulator dapat 36. 36 ni kita masuk dekat sini. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Nak buat manual ke nak buat kalkulator senang? Kalkulator. Ya. Boleh. Cikgu pun pakai kalkulator. Cikgu nak masing-masing cuba pakai kalkulator sebab kadang-kadang nombor tu nombor besar. Kita tak nak kita tersilap darab. Jadi kita pakai kalkulator. Boleh ke semua kita pakai kalkulator sama-sama lepas ni? Boleh. Okey, bagus. Izhana, jelas ke setakat ni? Boleh faham Izhana? Boleh. Okey. Elisa, ada soalan ke Elisa setakat ni? Tiada. Tiada. Okey.
Jadi habis dekat sini cikgu akan pergi kepada kita punya sesi latihan. Okey, masing-masing boleh tengok kepada sesi latihan. Untuk sesi latihan ni, ini tambah, tolak. Okey, ini darab. Kejap semua. Tadi cikgu jumpa. Okey, jadi untuk pendaraban, kita akan pergi kepada 3 huruf terus. Kita akan pergi kepada 3 huruf terus. Okey, jadi macam mana nak buat ni? Okey, cikgu akan ajar tapi cikgu nak tengok kamu faham ke tak faham. Okey, jadi kita akan cuba buat nombor yang pertama. Ini basic dia, ini basic dia. Okey, cuba selesaikan soalan dekat depan. Macam mana kalau 3? Okey, cuba buat. Cikgu nak tengok berapa ramai orang dapat buat. Cuba selesaikan Ingat cakap cikgu, mula-mula selesaikan dia punya nombor, baru huruf. $36 PQR. Hantar kat cikgu, Oh, ini yang kena buat Oh, sorry. buat hantar kat cikgu. Hantar kat WhatsApp Hantar kat cikgu Aina, bolehkah hantar kat cikgu tu? On the way. Okey. Okey, bagus. Bagus. Hantar kat cikgu. Cikgu nak tengok berapa ramai orang boleh buat. Okey. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Cikgu akan mula terangkan dia punya jawapan. Okey, sebelum cikgu nak pergi kepada dia punya jawapan, cikgu nak dengar suara sikit. Semua ada ke kat situ? Ada. Okey, jadi cikgu akan pergi kepada sesi penerangan. Okey, cikgu nak buka kamera buka kamera. Cikgu ada dapat komen yang tutup kamera sepanjang masa. Jadi cikgu nak masing-masing buka kamera. Okey, jadi sekarang kita selesaikan dia punya nombor. Macam mana kita nak selesaikan dia punya nombor? Kita guna kalkulator. Macam mana nak guna kalkulator? Ambil semua nombor dengan simbol. Contoh dekat sini dia ada negatif 2. Tolak 2, darab. Oh, dia ada 3 pula dekat sini. Darab 3. Darab. Oh, dia ada negatif 6. Darab negatif 6. Jadi dekat sini kita terus tekan dalam kalkulator. Tolak 2, darab 3, darab tolak 6. Jadi dekat situ kita dapat 36. Jadi dekat sini kita dah selesaikan bahagian nombor. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey.
Jadi bila nombor dia nombor yang berbeza, kita terus gabung. PQR. Kita terus PQR. Inilah dia jawapan untuk soalan yang pertama. Kena tengok betul-betul. Lepas ni kita nak pergi lagi langkah. Kita nak pergi lagi langkah. Okey. Jadi cikgu akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Masing-masing boleh cuba selesaikan soalan yang seterusnya. Dah siap hantar dekat cikgu. Cikgu cek jawapan yang tadi sekejap. Bagus. Pandai Aidil. Good job. Okey. Okey, bagus Arif, pandai. Okey, good job. Okey, dah dapat dah. Okey, Aina Husna, bagus. Pandai. Okey, Elisa, good job Elisa. Okey, dah siap hantar ke cikgu Okey, good job, bagus bagus. Kena pandai buat yang ni dulu baru cikgu langkah. Yang nombor 1 tu abaikan tau. Okeylah, dapatlah nombor 1 tu dah betul dah. Okey, nombor 2 cikgu bagi 1 minit lagi. Cuba selesaikan. Okey, bagus. Ada yang dah dapat. Uzma dapat tak tu? Dapat. Okey, habis dah masa yang diberikan. Okey, jadi siapa-siapa yang pening, ingat cakap cikgu mula-mula kita selesaikan dia punya nombor. Okey, nak selesaikan dia punya nombor macam mana? Tengok nombor dia. Ada 2. Okey, kat sini 2. Darab. Dekat sini 5. Darab 5. Darab. Dekat sini tolak 4. Darab tolak 4. Jadi dekat sini guna kalkulator. Jangan congak. Cikgu nak pesan kat semua orang guna kalkulator. 2 darab 5 darab tolak 4. Jadi dekat sini kita dapat negatif 40. Jadi negatif 40 kita akan masukkan dalam jawapan kita. Lepas tu kita tengok pula huruf dia A, B. Ada huruf sama A dengan A. A darab A dapat berapa semua? A kuasa 2. A kuasa 2. Lepas tu B. Campurkan sahaja, gabungkan sahaja. Inilah jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey.
Kita kukuhkan lagi sekali. Kita kukuhkan lagi sekali. Okey, soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir. Kita pergi kepada soalan I. Okey, jadi soalan nombor 3 cuba selesaikan. Ingat, macam cikgu ajar tadi, selesaikan dia punya nombor dulu, keluarkan satu-satu macam dekat bawah ni. Lepas kita dah selesaikan satu-satu, baru kita tengok dia punya huruf. Baru kita tengok dia punya huruf. Okey, cuba selesaikan. Cikgu tunggu. Siapa yang tak tahu, WhatsApp cikgu tahu macam mana. Nanti cikgu tunjuk. Cikgu janji cikgu tolong. Okey. Bagus, pandai. Tapi kalau ada A kuasa 2, kalau ada AA kena tulis A kuasa 2. AA ni kena buat A kuasa 2 gitu. Elisa. Negatif. Ya, pandai. Bagus. Good job, Elisa. Cikgu suka. Baik, cikgu. Ya, betul. Good job. Bagus, Salihah. Lama cikgu tak dengar Salihah. Okey, Salihah ada ke kat situ? Salihah dah dapat markah periksa belum? Salihah dah WhatsApp cikgu Okey, pandai. Ini siapa nama ni? Okey, Nias. Bagus, Nias. Kemas. Okey, Aina Husna. Bagus. Pandai. Okey, good job. Senang je kan. Siapa yang cakap susah tu? Ketuk dia sikit. Okey. Bagus, Zarif. Itulah Zarif ni nak kena basuh dengan cikgu ni. Nanti masuk kelas cikgu Zarif. Khamis jangan tidur pagi. Boleh ke Zarif? Tak. Boleh. Khamis pagi nanti cikgu WhatsApp. Ya. Aidil. Ya, Apa betul cikgu? Aidil. Apa? Pukul berapa? Nanti cikgu WhatsApp Okay. Cikgu ingat nak buat awal sikit. Sebab cikgu nak keluar pergi beli barang makanan. Tapi Okay. boleh je. Siapa yang ada soalan nak tanya pasal UASA bagi tahu cikgu Tapi dengan syarat dia kena perform lah masa kelas. Okey, tak apalah. Asalkan kamu student cikgu, kalau nak tanya soalan pasal USA, nak buat pembetulan sama-sama dengan cikgu. Apa Aina? Nombor 3 tu dah boleh buat ke? Dah boleh buat dah. Aidil dengan Aina ni. Okey, siapa-siapa yang nak tanya pasal USA, nak bincang sama-sama dengan cikgu, bagi tahu cikgu. Cikgu cari masa nanti. Okey, jadi sekarang kita selesaikan nombor 3. Kita keluarkan dulu dia punya huruf. 2 darab 3 darab tolak 7. Tolak 7 sama dengan. Kita selesaikan dulu. 2 darab 3 darab tolak 7, kita dapat negatif 42. Negatif 42 ni kita tekan kalkulator, kita letak pada ruangan jawapan. Baru kita tengok kepada huruf dia. A darab A. A darab A. Ada huruf sama berapa kali? 2 kali. Maksudnya kita buat A kuasa 2. Kemudian jangan abaikan B dengan C tu. Kesian dia. Dia lah datang sama-sama, kamu pergi tinggal kat dia. Jadi dekat sini B dengan C ada juga. Jadi letak je B, C. Inilah jawapan nombor 3. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey dah. Cikgu tak pergi dah kepada satu-satu. Cikgu pergi kalau ada kurungan. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Kita akan pergi pula kalau dia ada kurungan. Ni kurungan ni. Ni maksud cikgu kurungan ni. Macam mana nak selesaikan ni? Okey, untuk selesaikan ni cikgu akan pilih soalan. Cikgu akan pilih soalan daripada soalan senang
ke soalan susah. Okey, jadi mula daripada kurungan ni, maksudnya kat sini cikgu akan ajar kamulah. Okey, kurungan kalau dia ada nombor sahaja, kalau dia ada nombor sahaja, dalam ni 3A darab 6B. Jadi 3 yang dekat luar ni kamu bulatkan, kamu kena darabkan dulu dengan 3A. Maksudnya apa? Kalau kita senang nak nampak, kita buat 3 darab 3A. Jadi 3 darab 3, tekan kalkulator, kita dapat 9. A tu tak ada buat A kat sini. Jadi jangan tinggalkan, dia ada A. Okey, ni bukan darab, ni tambah. Sorry. Okey. Kemudian, kenapa cikgu cakap darab? Kenapa cikgu cakap darab? Sebab ada kurungan. Kurungan tu kan maksudnya darab. Jadi apa darab apa? Apa yang di belakang kurungan akan didarabkan dengan semua yang ada di dalam kurungan. Ingat tak minggu lepas kita belajar? Okey, cikgu akan terangkan lagi sekali ya. Cikgu akan terangkan slow-slow. Okey, yang pertama sekarang ni, cikgu akan letakkan kurungan. Kurungan tu tanda dia darab. Okey, sekarang cikgu letak nombor yang sama, 3A tambah 3B. Okey, yang pertama sekali cikgu letak tolak. Maksudnya dekat sini simbol je. Cikgu letak simbol je. Kemudian dekat sini, kalau dia simbol macam minggu lepas, ini tambah. Tolak darab tambah lain. Jadi dia akan jadi tolak 3A. Ni maksudnya tolak darab tambah. Okey, kalau cikgu pergi kat sebelah ni, sama juga simbol dia tambah. Simbol dia adalah tambah. Jadi dekat sini tolak darab dengan tambah. Kan lain. Jadi bila lain dia dapat tolak 3B. Ini kalau dia simbol, ni kita dah belajar pada minggu lepas. Minggu ni cikgu nak letakkan dia ada nombor pula, negatif 3. Tengok ni, cikgu dah letak simbol dan nombor. Ni nota tau, belah bawah ni nota. Simbol dan nombor. Dia sama je dalam kurungan tu 3A tambah 3B. Jadi sekarang ni simbol dan nombor. Cara dia macam dekat atas je. Tengok ni cikgu buat. Negatif 3 darab 3A. Kalau kamu tak nampak, kamu tulis dekat belah bawah tu. Tulis kecil. Negatif 3 darab 3A. Selesaikan dulu dia punya nombor. Tolak 3 darab 3. Tekan kalkulator, kamu akan dapat tolak 9. Selesai nombor. Baru tengok huruf. Huruf dia ada huruf A. Jadi letak negatif 9A. Okey. Kemudian dekat sini, cikgu dah selesaikan 3A. Cikgu buat pula yang sebelah ni. Negatif 3 darab 3B. Tolak 3 darab 3. Dapat tolak 9. Tolak 9. B, ada B dekat sini. Jelas ke semua pada simbol dan nombor? Boleh faham? Boleh. Dia macam ni je. Kalau simbol, selesaikan yang dekat dengan dia dulu, baru pergi yang jauh. Selesaikan yang dekat dengan dia dulu, baru pergi yang jauh. Okey. Habis. Okey. Sekarang, cikgu nak letak pula kalau dia ada huruf. Negatif 3A dalam kurungan 3A tambah 3B. Jadi sekarang ni dia ada apa? Dia ada simbol, dia ada nombor, dan sekarang ni cikgu tunjuk dia ada huruf. Macam mana nak selesaikan ni? Tak payah pening-pening. Ni macam ni kamu dah selesaikan dekat atas ni. Bukan benda baru pun. Cumanya dia dalam kurungan. Jadi bila dia dalam kurungan, cikgu takut kamu ingat ni benda baru. Tak. Ni benda yang kamu dah belajar tadi. Jadi sekarang tolak 3 darab 3A. Jadi nak nampak dia darab apa, kita tulis kecil-kecil. Kalau boleh pakai pen warna-warni. Tolak 3A darab 3A. Selesaikan dulu nombor dia. Tolak 3 darab 3. Dapat tolak 9. Tolak 9. Lepas tu tengok nombor, tengok huruf dia. A dengan A. A dengan A, kita dapat A kuasa 2. Nampak? Kita dah buka. Lepas kita dah darab yang dekat dengan dia, kita pergi pula darab yang jauh dengan dia. Iaitu yang sebelah ni.
Tulis kecil-kecil negatif 3A darab 3B. Jadi dekat sini kita buat tolak 3 darab 3 dapat tolak 9. A darab B dapat AB. Inilah kita punya jawapan. Jelas ke semua? Cikgu ajar step by step tu, boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Jadi boleh tengok betul-betul apa yang cikgu terang tu. Okey, cikgu terangkan lagi sekali kamu boleh tengok betul-betul. Ni bukan benda baru pun. Okey, mula-mula simbol ni kita dah belajar macam minggu lepas. Maksudnya belakang kurungan tu ada simbol. Si kurungan ni maksudnya darab. Darab apa? Darab belakang kurungan. Sekarang ni belakang kurungan ni simbol. Simbol darab tolak darab tambah. Tolak darab tambah. Kan lain dua-dua sebab tu dia jadi tolak. Sekarang ni daripada sini cikgu tambah pula. Tadi simbol je. Cikgu tambah nombor. Tambah 3 dia kat sini. Maksudnya kamu dah kena nombor darab nombor. 3 darab 3 dapat 9. 3 darab 3 dapat 9. Lepas tu cikgu pergi pula level 3. Cikgu tambahkan huruf. Maksudnya belakang kurungan ni tadi tolak je. Sekarang negatif 3. Cikgu tambah negatif 3A. Jadi dekat sini dia naik satu-satu. Negatif 9A kuasa 2 tolak 9AB. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Jadi kita cuba buat latihan. Sebab tu cikgu ajar ni, cikgu takut kamu pening. Jadi bila kita dah mula pening, kita akan mula careless. Okey, kejap cikgu ajar kamu, cikgu cari latihan kejap. Mana latihan tadi cikgu ada jumpa dah tadi. Aduh, hilang pula dah. Ini pendarapan. Kejap semua. Ni tambah tolak minggu lepas punya ni. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Kita akan cuba selesaikan soalan nombor 1. Kita buat satu-satu. Jangan risau. Okey, jadi cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan nombor 1. Okey, dah siap hantar kat cikgu. Senang je, tak susah pun tu. Dah siap hantar kat cikgu. Zarif, rasa-rasa boleh buat dah tu Zarif? Boleh. Okay. Negatif 42. Ni A yang kuasa 2 tau. Kuasa 2 tu kecil je. Jangan besar. Kuasa 2 A, B, C. Ni jawapan dia. Wow, Elisa dah siap. Bagus. Bagus. Okey. Okey, hantar kat cikgu semua. Nanti cikgu check. Okey. Cikgu ajar yang senang dulu Cikgu bagi 2 minit Cikgu bagi 2 minit Masing-masing boleh cuba buat. Okey, 1 minit lagi. Ada 5 orang dah salah.
Betul tak cikgu? Nanti cikgu cek Darren dapat buat tak tu Darren? Tak. Dapat buat tak tu Darren? Coba jawab. Okey. Okey, ini salah sikit sebab dia Izhana dapat buat tak Izhana? Tengah cuba lagi. Tengah cuba lagi. Okey. Buat semua, buat semua. Okey. Okey, jadi cikgu akan mula terangkan dekat depan. Alamak, dia delete lah. Cikgu baca je lah. Cikgu dah baca dah semua. Okey, jadi masing-masing ada banyak jawapan cikgu jumpa dekat sini. Okey, jadi cikgu nak terangkan lagi sekali. Okey, jadi boleh ke cikgu nak mula terang ni? Nak dengar suara sikit boleh ke? Boleh. Okey. Cikgu nak tengok kenapa 3 tak boleh tambah dengan X. Cikgu nak tanya kenapa 3 tak boleh tambah dengan X? Sebab dia tak ada sama dengan dia apa. Dia dikira sebagai sebutan yang berbeza. Oh. Okey, jadi 3 ni tak ada X. Jadi X ni 3 ni tak ada huruf. X ni sebenarnya ada huruf berapa depan X ni? Cikgu nak tanya. Tambah. Ada nombor berapa depan X dia? 1. Ya, ada nombor 1. Jadi 3 tak boleh tambah dengan X sebab 3 dia adalah sebutan yang berbeza dengan 1X. Sampai situ dulu. Jelas ke sini? Sampai sini boleh faham ke semua? Boleh. Okey. Kita selesaikan. 2 darab 3. 2 darab 3 dapat berapa semua? 6. 6. Kita letak 6. Kemudian 2 darab 1X. Okey, nombor darab nombor. 2 darab 1 dapat berapa? 1. Salah, 2 darab 1. 2. 2. Jadi 2 tu dia positif ke negatif? Positif. Ya, dia positif. Sekarang ni dia ada X. Jadi kita letak X. Inilah jawapan dia. 6 tambah 2X. Inilah jawapan dia semua. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okay. Kenapa cikgu tak boleh gabungkan dia jadi 8X? Cikgu nak tanya kamu. Kenapa dia tak boleh jadi 8X? Kenapa cikgu nak tanya? Zarif, kenapa dia tak boleh jadi 8X? Tak boleh jadi 8X. Kenapa 6 tu tak boleh tambah dengan 2? Oh. Sebab 6 tu tak ada X. Ya, pandai. 6 ni tak ada X. 2 ni ada X. Jadi dia tak boleh tambah. Kalau cikgu buat 6X tambah 2X, barulah dia jadi 8X. Sekarang ni 6 tambah 2X. Boleh faham ke semua? Apa? Dia faham, tapi kenapa dia, saya pun terfikir juga kenapa dia tak boleh je jadi 8X, sebabnya dia dah 6 tambah 2 kan, kalau biasa 6 tambah 2X = 8X, kenapa yang dia tak boleh? Kalau dia boleh tambah, ni situasi dia. 6 ni kena ada X dulu, 2 ni kena ada X, baru dia jadi 8X. Kalau dekat sini 6 tambah 2X, tak boleh tambah. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Itu soalan yang pertama. Jadi daripada situ kita latih balik. Inilah penambahan. Kenapa cikgu cakap penambahan? Ni tambah.
Tambah ni minggu lepas punya. Jadi kenapa tak boleh tambah? Sebab dia sebutan berbeza. Sebab dia adalah sebutan berbeza. Habis kat situ. Okey, jadi kita buat pula latihan yang seterusnya, iaitu latihan nombor 2. Okey, jadi masing-masing cuba selesaikan latihan nombor 2. Cuba selesaikan. Cikgu hantar kat cikgu balik semua. Okey, bagus. Cikgu dah nampak dah. Nampak boleh faham dah kat situ? Okey, bagus. Okey tak cikgu? Nanti cikgu jawab Tak payah delete-delete Cikgu baca je semua. Okey, bagus. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Jadi cikgu akan tunjuk 4 darab A. Cikgu cakap nombor darab nombor. Mana nombor dekat A ni? Depan A ni ada nombor berapa? Cikgu nak tanya semua. Depan A ni ada nombor berapa? 1. 1. Jadi maksudnya 4 darab 1 dapat 4. A ni jangan lupa salin. Lepas tu kita pergi pula kepada 4 darab tolak 3. 4 darab tolak 3 dapat berapa? Negatif 6. Negatif 12. Inilah jawapan dia. Jelas ke Tadi semua? saya dengar Boleh dia cakap faham? 26. Apa? Saya dengar dia orang cakap 26, cikgu. Tak apalah. Ini latihan Okey. Jadi kita akan kukuhkan lagi kita punya latihan. Kita akan kukuhkan lagi kita punya latihan. Jadi cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan yang seterusnya. Cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan yang seterusnya. Cikgu tak pergi makin senang tau. Jadi kamu kena hati-hati. Setiap kali latihan yang cikgu bagi cuba buat. Okey, cuba selesaikan soalan ni. Nak tengok dapat buat tak? Okey, cikgu bagi masa 2 minit dari sekarang. Okey, buat. Cikgu nak tengok dapat tak? Ni cikgu bagi tahu awal-awal, kamu jumpa balik tahun depan. Jangan cakap, cikgu, saya nak belajar yang subjek form 2. Ni subjek form 2. Form 2 ada 3 bab atau algebra. Jadi buat betul-betul yang ni.
Hantar kat cikgu. Betul ke ni cikgu? Okey, cikgu selesaikan Salah. Ada Dino. Okey. Ramai orang tanya cikgu kenapa dia tambah. Kenapa cikgu cakap kalau kita nak faham darab, kita kena faham dulu tambah dengan tolak. Okey, jadi habis dah masa yang diberikan, cikgu akan tunjukkan. Okey, masing-masing cikgu nak ada 7 orang salah. Jadi bila ada 7 orang salah, takut kok kamu termasuk. Jadi tengok apa yang cikgu nak terangkan. Boleh ke? Cikgu nak dengar suara sikit, boleh ke? Boleh. Okey. Jadi cikgu akan mula terangkan. Okey. Jadi mula-mula dia ada kurungan. 4HJ ni, 4HJ ni dia punya simbol dia positif. Jadi jangan campur. Jadi kita bawa aje turun 4HJ. Yang ni tolak 2 dengan 13H tambah HJ ni sama je macam yang kita buat kat sini. Maksudnya apa? Maksudnya 2 ni negatif 2 punya. Tolak tu 2 tu punya. Jadi bila cikgu suruh darab ada kurungan. Jadi dekat sini tolak 2 darab 13H. Jadi macam mana nak buat? Kita selesaikan dulu nombor darab nombor. Okey, jadi masing-masing tekan kalkulator. Tolak 2 darab 13 dapat berapa? Tolak 2 darab 13 dapat berapa? Negatif 26. Negatif 26. Dia ada H dekat sini, jadi kita tulis H. Selesai yang ni. Jelas ke sampai situ dulu? Jelas ke? Jelas. Faham. Okey, baik. Okey, negatif 2 darab pula dengan HJ. Jadi ni ada 1. 1 HJ. Negatif 2 darab 1. Kita dapat negatif 2. HJ gabungkan sahaja dekat situ. Okey, sampai sini. Jelas ke semua sampai sini? Boleh faham? Boleh. Yang ni apa yang kita dah belajar pada minggu lepas. HJ, sini ada HJ juga. Jadi kalau cikgu cakap dia boleh tolak ke tak agak-agak? Dia boleh tolak ke tak agak-agak? Cikgu nak dengar suara sikit. Dia boleh tolak tak? Boleh cikgu, boleh. Boleh. Kenapa dia boleh? Huruf dia sama. Sini ada H, 4 ada H, 2 ada H. 4 ada J, 2 ada J. Jadi dia boleh tolak. 4 tolak 2 dapat 2 HJ. Ni tak boleh tolak. Jadi kita salin saja negatif 26H. Itu cara dia. Ya. 26H tu ada H juga kan. Dia 2H. Dia tolak 26. Ramai salah. Ramai salah kat sini. Ramai salah kat sini. Tapi tak apalah. Itu maksudnya kita belajar. Lepas tu cikgu cakap, dalam pendaraban ada tambah dengan tolak. Jadi daripada tadi cikgu tak tunjuk pun. Kalau kamu tengok kat nota ni tak ada tambah tolak pun. Ni tak ada tambah tolak pun. Ini tak ada pun kena tambah dengan tolak. Inilah cikgu nak mula masukkan dekat mana kamu kena tambah dengan tolak. Dia ada tambah dengan tolak kat situ. Jelas ke semua? Boleh faham sampai sini? Boleh. Okey. Sekarang cikgu nak masing-masing cuba buat soalan yang cikgu bagi. 8X tolak 7 sama dengan 2Y tambah 3X. Okey, cuba selesaikan soalan yang seterusnya. Cuba buat. Cuba buat. Cikgu nak tengok berapa ramai yang dah boleh faham ke tak. Jangan risau. Jangan risau. Cikgu baca je WhatsApp kamu tu. Jangan delete. Sikit lagi.
Cikgu baca je WhatsApp tapi ramai jadi cikgu akan reply sorang-sorang. Pandai. Bagus. Inilah maksudnya cabaran. Inilah maksudnya cabaran. Cikgu nak tengok berapa ramai dapat buat ni. Aina Husna dapat buat tak Aina Husna? Ya. Dapat buat? Ya. Okey. Okey, bagus. Okey, cikgu tak check lagi sebab cikgu tak tahu jawapan dia lagi. Jadi setiap kesalahan cikgu nak nasihat, setiap kali kita salah buat sesuatu, sebab tu cikgu suruh cari pen warna-warni, buat pen warna merah salin pembetulan. Salin balik pembetulan. Aib silap darab. Aib silap darab. Okey, 1 minit lagi. Mana kurungannya? Kena tulis kurungannya. Amboi, tertambah pula. Okey, Uzma dapat tak Uzma? Ke Uzma dah mula pening dah tu? Tengah buat. Tengah buat. Okey, jadi habis dah masa. Cikgu akan mula selesaikan dekat depan. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan. Ayo, kenapa masing-masing jadi tambah? Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan selesaikan soalan di hadapan. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Kalau salah, salin pembetulan terus. Okey, 5X dekat sini, cikgu letak. Dia tak ada kena buat apa-apa. Cikgu, bukan 5X kena tolak 7 ke? Tak boleh tolak. Kenapa tak boleh tolak? 5 dengan 7, 5X ni ada X. 7 ni dia tak ada X. Jadi 5X ni bawa je turun ke bawah. Okey, kemudian negatif 7 darab 2Y. Okey, sekarang tolak 7 darab 2 dapat berapa? Cuba buat. Tekan kalkulator, tolak 7 darab 2 dapat berapa semua? Negatif 14. Negatif 14. Pandai. Sini ada Y. Jadi kita salin Y dia. Baru selesai yang ni. Baru selesai yang ni. Yang ni tak selesai lagi. Jadi ambil negatif 7 tu. Darab pula dengan 3X. Tulis. Kita nak senang nampak kita tulis. Negatif 7 darab 3X. Okey. Jadi ambil kalkulator tolak 7 darab 3. Dapat berapa semua? Tolak 7 darab 3. Negatif 21. Ya, negatif 21. Sini ada X. Salinlah X dia. Okey, kemudian sebutan serupa. Oh, ada sebutan serupa. 5X dengan 21X. Bagi dia duduk sebelah-sebelah. 5X tolak 21X tolak 14Y. Okey, sekarang 5 tolak 21. Tekan kalkulator. 5 tolak 21 dapat berapa? Negatif. Ya, negatif 16. Sini ada X. Ni Y ni dia tak ada kawan. Dia tak ada sebutan serupa. Jadi kita salin sahaja. Inilah jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham yang cikgu tunjuk tu? Boleh. Okey. Okey, jadi cikgu akan pergi pula kepada soalan yang seterusnya. Cikgu akan tambah. Okey. 2A tolak 2 dalam kurungan 2A tolak 3B. Lepas tu tambah 2B. Cuba selesaikan soalan yang berikutnya. Sebab tu cikgu cakap hati-hati. Setiap kali kita buat soalan kita hati-hati. Sebab
tersilap satu je, yang lain terus salah. Yang lain terus salah. Okey, boleh ke mula buat soalan nombor 4? Boleh ke nak dengar suara sikit, boleh ke? Boleh. Okey, baik. Cuba buat. Bagus. Cuma tersilap simbol. Dia negatif. Tersilap untuk X dapat negatif 16. Sepatutnya negatif 16. Ini cikgu komen sorang-sorang. Tersilap jauh ni. Silap tu. Salin pembetulan. Pastikan antara setiap soalan ada gap untuk kamu salin pembetulan. Okey, Kak. Aidil dapat buat tak tu? Salin pembetulan tau. Buka kurungan tu macam biasa je. Kenapa dia macam ni? Buka kurungan ni macam kat atas ni je. Macam kat atas ni je. Cuma cikgu saja tambah huruf ni. Cikgu nak tengok dia boleh juga jadi ada huruf lain. Uzma tengah pening, ya ke? Okey, Baru cikgu cakap, tengok balik nota sebutan serupa yang minggu lepas. Siapa tak datang minggu lepas, dia jadi pening. Cikgu jujur terus. Siapa yang dia tak cuba kukuhkan kita punya lesson hari ni, kamu akan pening lagi minggu depan lagi sekali. Tapi, kalau siapa-siapa yang nak datang lagi kelas, macam cikgu saya pening lah petang ni, saya macam petang kan cikgu, saya tengok kawan saya bersukan, saya sepatutnya pergi bersukan, tapi saya belajar. Cikgu, saya nak join kelas lagi, bagi tahu cikgu. Cikgu akan masukkan kamu ke kelas lain. Maksudnya, ikutlah kamu nak masuk kelas berapa banyak pun. Cikgu ada Selasa malam, Khamis malam, Jumaat malam. Ada 3 lagi kelas. Cikgu, saya nak masuk 3-3. WhatsApp cikgu. Okey. Jadi, habis sudah masa yang diberikan, cikgu akan mula selesaikan soalan di hadapan. Cikgu tak faham simbol. Okey. Jadi, masing-masing boleh tengok di hadapan. Simbol ni, dia sebenarnya dia benda yang senang je. Dia benda yang senang. Kenapa cikgu cakap dia benda yang senang? Sebab kat sini cikgu dah terang untuk simbol dia. Ini. Simbol dia. Macam ni je darab simbol. Cikgu tak naklah simbol ni pakai kalkulator. Okey, jadi tengok betul-betul. Okey, mula-mula kita selesaikan yang ada dalam kurungan tu. Jadi 2A ni dia luar kurungan. Jadi kita salin balik 2A tu. Jelas ke semua dekat sini? Boleh faham? Nak dengar suara sikit, boleh faham? Boleh. Okey, jadi kita teruskan pula. Nak buka kurungan. Macam mana? Bila nak buka kurungan, jangan ambil 2 je. Dua tu simbol dia negatif. Jadi sebenarnya dia datang dalam keadaan negatif 2. Jadi bila kamu buat anak panah ni nak bagi tahu kita apa darab apa. Jadi negatif 2 darab 2A. Ambil nombor darab nombor. Negatif 2 darab 2. Masing-masing tekan kalkulator. Negatif 2 darab 2 dapat berapa? Negatif 4. Ya, negatif 4. Itu je.
Tak payah pun nak Hmm. faham tolak tambah ataupun kenapa lain kenapa. Pakai kalkulator. Ambil nombor dia -2 darab 2. Jadi kita dapat terus -4. Jadi jangan lupa sini ada A. Jadi kita tulis -4A. Sama je macam atas ni. Okey, sampai situ semua jelas ke? Boleh faham ke semua? Boleh. Okey. Okey, kita bawa pula anak panah yang seterusnya pergi ke nombor yang seterusnya. Jangan ambil 2 je. 2 ni -2. -2 darab ni -3 -3B. Okey, sekarang tekan kalkulator, tolak 2 darab tolak 3 dapat berapa? 6. 6. Jadi bila dia dapat 6 maksudnya dia positif 6. Sini ada B, positif 6B. Itu je kita buka kurungan. Okey, sekarang tambah 2B. Okey, jelas ke kat sini semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, sekarang kita tengok sebutan yang serupa. Maksudnya cari huruf yang sama. Dia dah tak ada darab dah dekat sini. Dia sekarang tambah. Tambah dengan tolak. Darab tu kat mana? Tu kurungan yang kita selesaikan dekat atas tu adalah pendaraban. Sekarang kita nak selesaikan tambah dengan tolak, cari huruf yang sama. Jadi A dengan A. Jadi kita boleh tolak. 2 tolak 4. Tekan kalkulator, 2 tolak 4 dapat berapa? -2. -2. Sini ada A. -2A. Okey. 6 dengan 2. Dia B dengan B. 6 tambah 2 dapat 8B. Inilah kita punya jawapan. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Salin pembetulan. Salin pembetulan. Okey, sekejap cikgu nak cari soalan lain. Okey, jadi kita akan proceed kepada soalan yang seterusnya. Okey, cuba buat soalan yang seterusnya. Buka kurungan elok-elok, buka kurungan elok-elok. Okey tak cikgu? Sikit lagi. -2 darab -3 jadi positif 6. Pandai. Bagus Elisa. Okey, ada yang dah dapat dah. Bagus. Silap tolak. Buka kurungan dah betul dah. Silap tolak je. 2 tolak 4. Dia jadi tolak 2. Okey. Mana latihan tadi 2A. Ini silap salin ni. Okey, bagus Dino. Okey, nanti cikgu cek yang tu Okey. Kalau mak kurungan salinlah dua-dua belah. Kurungan salin dua-dua belah. Sorry Okey, cikgu, terlupa pasal tu lagi satu. Yang atas tu betul dah. Yang atas tu betul dah. Bagus. Yang bawah ni cikgu tengah cek. Kejap Yang bawah tu nanti cikgu tunjuk Cikgu tengah cek yang atas tadi. Yang ini tersilap kat mana ni Silap darab bahagian B. Okey. Pandai. Okey, 1 minit lagi. Cikgu nak habis cek dah masing-masing punya soalan. Salin tau. Salin.
Okey, cuba buat. Macam ni cikgu. Okey, jadi habis dah masa, cikgu akan cek masing-masing punya kerja. Okey. Lepas ni cikgu nak bagi 2 kurungan pula. 8P dia tak ada dalam kurungan. Jadi kita salin je. Okey, jadi dekat sini tolak 3 darab 2P. Tekan je kalkulator, tolak 3 darab 2. Tolak 3 darab 2, kamu akan dapat tolak 6. Jadi sebab tu cikgu suruh tengok hati-hati. Sini ada P. Okey, ada P. Dah selesai. Tolak 3 darab dengan 4. Tekan kalkulator, kamu akan dapat tolak 12. Okey, habis dah. Cikgu dah buka kurungan. Tu darab, yang kat atas tu darab. Tapi yang kat bawah ni, kalau kamu tinggal macam ni je, kamu tak dapat full mark lagi. Sebab apa? Sebab dia boleh tambah dengan tolak. 8P dengan 6P. Dia boleh tambah dengan tolak sebab dia dalam keadaan huruf P. 8 tolak dengan 6, kita dapat 2P. Lepas tu tolak 12. Inilah jawapan dia. Bagus. Ramai yang betul dah. Okey, jelas ke semua dekat sini? Boleh faham? Boleh. Bagus. Ramai yang betul dah. Okey. Jadi, buat. Kalau kita nak faham, kita kena buat. Sebab tu cikgu cakap, contoh cikgu tunjuk tak cukup. Kamu kena buat, cikgu akan bagi tahu lah kat mana salah dia. Okey, habis. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan yang berikutnya. Kita akan buat soalan D. Masing-masing boleh pergi kepada soalan D. Cuba selesaikan soalan D. Cuba buat. Cikgu nak tengok berapa ramai betul. Oh, nak salin correction Ni salin. 2P tolak 12. 2P tolak 12 yang tadi. Okey, ni. Sambung ni tadi jawapan dia 2P tolak 12. Cikgu cek kejap Oh, hantar ke cikgu Ya. Pandai Uzma. Bagus. Bagus. Pandai. Tapi salin ke bawah. Jangan ke tepi. Pandai. Bagus. Pandai Dino. Bagus. Cikgu nak tengok berapa ramai dapat buat yang ni.
Okey. Ada dah yang dah hantar kat cikgu. Sabar cikgu tak tahu lagi jawapan dia. Okey, buat betul-betul. Cikgu bagi 1 minit lagi. Jangan silap yang senang-senang Yang senang-senang tu jangan tersilap. Nanti kan hilang markah. Okey, jadi habis dah masa yang diberikan sebab kita nak habis dah tahu masa. Okey, jadi cikgu nak mula tunjuk soalan dekat depan. Boleh ke semua? Boleh. Okey, baik. Buka macam biasa. 3 darab X. Sebenarnya ada 1 dekat sini. 3 darab 1 dapat 3 X. Jelas ke kat situ? Boleh faham? Boleh. Okey, 3 darab 4 dapat 12. 12 maksudnya dapat positif 12. Selesai dah satu kurungan. Okey, kemudian 5 darab 2X. 5 darab 2 dapat 10. Positif 10. Ada huruf X, jangan lupa salin. 5 darab negatif 1 dapat negatif 5. Jelas ke semua yang cikgu buka kat sini? Siapa ada soalan? Faham. Okey, bagus. Okey, dah sampai sini, cari sebutan serupa, susun. Susun macam yang cikgu ajar pada minggu lepas. 3X dengan 10X. Jadi, kita susun 3X tambah 10X. Kemudian, 12 tolak 5. Kita susun positif 12 dengan tolak 5. Kemudian buat apa? Kita selesaikan. 3 tambah 10 dapat 13X. 12 tolak 5 dapat 7. Ini dia punya jawapan. Ada yang salah. Ada yang salah. Ada 4 orang juga salah tadi. Jadi tengok betul-betul. Ya, Zarif betul Zarif? Saya salah. Tengok betul-betul. Tengok betul-betul. Biar perlahan, buat perlahan-lahan. Buat perlahan-lahan supaya kita tak buat mistake. Okey, tak apa. Kita buat lagi latihan. Kita nak tengok. Kita betul ke tak latihan yang seterusnya. Okey, jadi cuba buat soalan yang seterusnya. Soalan E. Okey, jadi masing-masing boleh cuba selesaikan soalan berikutnya. Buka kurungan tu kalau kamu rasa kamu tak mahir lagi. Setiap kali anak panah, kamu tulis. Tulis apa darab apa. Sebenarnya kamu boleh je buat. Kamu boleh je buat. Okey, contoh kat sini kan. Okey, 3 darab X. Kamu tulis 3 darab 1X. Rasa lemah kan? Okey, 3 darab 4. Kita dapat je 12. Okey, 5 darab 2X. 5 darab 2, 10. 5 darab negatif 1. Kita tulis macam tu. Ambil anak panah, tulis kecil apa darab apa dekat atas anak panah tu. Boleh ke semua pakai tips tu? Boleh ke? Okey, amboi. Okey, cikgu nak semak jawapan masing-masing sekejap 13X. Alah, sikit lagi. Tolak 7. Macam dapat tolak 7. Tambah 7. Tersilap tekan tu. Susun dulu. Buka kurungan betul dah. Buka kurungan betul dah. Tersilap. Susun dulu. Kita nak elakkan mistake, kita susun dulu Tambah 7 tu dah betul. 3 tambah 12. Sorry. 3. Betul lah cikgu buat 13. Kenapa dapat 10X? Okey. Silap bawa tu, silap susun. Bila kita nak susun,
12 ni positif, 10 ni positif, 5 ni negatif. Jadi bawa dia punya simbol masing-masing. Bila nak tengok simbol dia, jangan tengok ke depan, tengok ke belakang. Tengok simbol. Tengok simbol dia. Okey. Okey. Okey, cikgu bagi masa lagi. Cuba selesaikan. Okey, 1 minit lagi. Sebab kita masa dah nak habis dah. Buat tahu semua, cikgu tolong. Cikgu tolong. Jangan tak buat. Silap ke ni? Okey, cikgu nampak dah ada yang tersilap. Okey, ada pembetulan. Bagus, ada pembetulan. Okey, jadi habis dah masa. Cikgu akan selesaikan soalan dekat depan. Okey, cikgu akan ajar kamu cara buka kurungan. Cara buka kurungan. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan selesaikan soalan di hadapan. Okey, cara nak buka kurungan. Tengok ni cara cikgu buat. Okey, cikgu buat anak panah. Cikgu tulis 7 darab 2x. Jadi nombor darab nombor. Nombor 7 darab 2 dapat 14x. Dah. Cikgu buka satu-satu. Cikgu tak terus pun buatkan semua. Cikgu buka satu-satu. Nampak tu anak panah? Cikgu tulis kat bawah. Cikgu buat satu-satu. Jelas ke semua dekat situ? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey, seterusnya cikgu buat pula anak panah pergi ke sebelah. 7 darab, jangan buat 3y je. Sebab negatif ni milik 3. Jadi kita kena buat negatif 3y. Jadi tengok dia punya simbol. 7 darab negatif 3. Tekan je kalkulator 7 darab negatif 3 dapat negatif 21. Sini ada y. Jadi kita tulis sahaja y. Habis dekat situ. Okey, kemudian dekat sini negatif 4 darab x. Maksudnya negatif 4 darab 1x. Negatif 4 darab 1 dia dapat negatif 4. Sini ada x. Jadi kita letak dia punya x. Habis. Okey, kemudian kita buat pula negatif 4 darab negatif 5y. Jangan tulis 5y je sebab negatif ni milik 5. Negatif ni milik 4. Kita kena bawa sekali negatif tu. Okey, kita tekan kalkulator negatif 4 darab negatif 5. Kita dapat 20. Dalam kalkulator dia tulis 20. Maksudnya dia positif 20. Sini ada y. Jadi kita letak y. Jelas ke? Boleh faham ke? Itulah cara pendaraban. Boleh faham ke semua? Boleh. Okey. Nak selesaikan. Macam minggu lepas cikgu ajar. Cari yang sebutan serupa. Sini ada x. Cikgu bulatkan dulu. Okey, cikgu susun. 14x. Okey, cikgu nak susun 4x sebelah 14x. Jangan terlupa yang ini simbol negatif untuk 4 tu. Ni. Jadi kita kena bawa sekali dengan negatif dia.
Okey, 21Y dengan 20Y. Tengok simbol di belakang dia. Sini tolak 21Y. Sini tambah 20Y. Baru kita selesaikan. Jadi nak selesaikan macam mana? Tekan je kalkulator 14 tolak 4. Kita dapat 10X. Tolak 21 tambah 20. Kamu tekan kalkulator, kamu dapat negatif 1Y. Inilah dia punya jawapan. Jelas ke semua? Cara cikgu buka kurungan, cara cikgu cari sebutan serupa, cara cikgu selesaikan. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, panjanglah cikgu. Minggu depan lagi panjang. Cikgu bagi tahu awal. Minggu depan lagi panjang. Jadi daripada sekarang kita mantapkan. Benda ni jangan risau. Kamu takkan rugi. Benda ni kamu pakai sampai form 5. Form 2 dah ada dah. Jangan risau. Tahun depan kamu jumpa. Okey. Jadi cikgu akan buat, cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan yang berikutnya. Okey, cuba buat soalan yang berikutnya. Okey, ini soalan kita yang terakhir. Jadi buat betul-betul. Jangan silap dah. Jadi ini soalan kita yang terakhir. Buat betul-betul. Jangan tersilap dah. Cikgu bagi masa 2 minit untuk selesaikan. Okey, buat pembetulan. Salin elok-elok. Ya? Ya Allah, saya ni starting day ni. Wish. Sama je lah. Tak ada yang pening pun. Sama je. P kali 2X macam mana ni? Dapatlah 2XP. Kan gabung je kalau huruf. Oh. Okey, 1 minit lagi semua. Okey. Okey, bagus. Cikgu dah dapat dah beberapa jawapan. Ingat cakap cikgu, kalau kamu rasa ni panjang, kalau kamu rasa ni panjang, minggu depan akan lagi panjang. Jadi betulkan, kukuhkan. Sebab tu cikgu cakap kukuhkan. Hidup ni dia tak tunggu kita power dulu baru hidup tu berjalan. Tak. Contoh kalau kamu ambil subjek tingkatan 1, kamu lemah,
masa tak tunggu kamu. Masa tak tunggu kamu. Masa tak berhenti. Tak apa. Kita bagi dia mahir dulu tingkatan 1, baru kita gerakkan jam. Lepas dia mahir semua tingkatan 1, baru kita gerakkan jam, baru kita masuk tingkatan 2. Tak. Kamu yang kena kejar masa. Masa tak tunggu kamu. Jadi sekarang daripada tingkatan 1, walaupun matematik kamu rasa tertinggal jauh, maksudnya kamu kena usaha 2 kali ganda. Kamu tak boleh usaha macam biasa, sebab maksudnya macam biasa, maksudnya kamu ikut masa. Jadi kalau kat sini, sebab tu cikgu cakap kelas yang sekarang, untuk nak pergi ke kelas minggu depan, dia guna benda ni. Jadi kena tengok betul-betul. Okey. Jadi sekarang cikgu nak selesaikan soalan yang terakhir. Boleh ke semua? Boleh. Boleh ke? Okey. Jadi P darab 2X. Kalau dia huruf, gabungkan je. Dapat 2XP. P darab negatif 7 dapat negatif 7P. Gabungkan je. Okey. Negatif 3P darab negatif 1X. Ni ada 1 kat sini. Jadi tolak 3 darab tolak 1 dapat 3. Positif 3. P darab X kita dapat PX. Negatif 3P darab dengan 5. Negatif 3 darab 5. Negatif 3P darab 5. Tolak 3 darab 5 dapat tolak 15. Kemudian kat sini jangan lupa dia punya P. Cari sebutan serupa. XP. Ni PX, ni SP. Sama. Ingat apa yang cikgu dah ajar. Okey. 2XP. Okey, kamu nak susun jadi XP juga tak ada masalah. 3XP. Dia dikira sebagai sebutan serupa selagi dekat sini ada X, sini pun ada X, sini ada P, sini ada P. Maksudnya dia ada huruf yang sama. Okey. Kemudian dekat sini ada P, sini ada P. Jadi bawa dia. Ini negatif 7, P. Ini negatif 15, P. Okey, selesaikan. 2 tambah 3 dapat 5XP. Tolak 7, tolak 15. Kita dapat tolak 22P. Inilah kita punya jawapan. Tengok mana yang salah. Betulkan mana yang salah. Buat correction, cikgu tunggu. Cikgu bagi 1 minit. Okey, so ya. Boleh ke kalau X tu dia X tu duduklah depan? Boleh. Boleh. Okey, menjawab. Ya. Okey. Jadi apa yang cikgu pesan kepada semua orang, apa yang cikgu nak pesan kepada semua orang, kita bila cikgu dah ajar ni, okey, masa ni kamu kena habis nota, tengok nota elok-elok, tengok apa lesson tu elok-elok. Sebab yang tu yang kamu nak guna pada minggu depan. Tengok nota latihan. Buat homework, tengok homework tu. Okey, jadi dekat situ kamu ada rujukan. Kalau kamu tak faham, kamu boleh tengok rujukan. Contoh, cikgu bagi kamu contoh situasi. Okey, yang ni kita tak belajar minggu ni, yang ni minggu lepas. Ini minggu lepas punya, minggu lepas. Yang kita belajar minggu ni adalah daripada buka kurungan ke sini. Jadi bila cikgu cakap minggu depan cikgu akan gunakan darab tambah tolak. Cikgu masukkan pula bahagi. Jadi kita punya jalan kerja akan sedikit panjang. Kalau kamu rasa yang ni panjang, kamu tambah lagi 1 row. Okey, jadi jangan rasa susah. Jangan rasa susah sebab penjelasan cikgu tak terus terang yang susah. Kamu boleh tengok balik daripada awal-awal kelas. Cikgu terang satu-satu. Lepas tu cikgu bagi contoh. Tengok, cikgu tak tunjuk pun apa-apa kurungan dia. Jadi tengok rakaman balik. Jangan give up. Bila kita give up, kita rasa demotivated. Kita rasa tak bersemangat. Cikgu makin susah ke? Tak semangat lah macam ni. Jangan macam tu. Sebab bila kamu rasa tak semangat, kamu akan ketinggalan. Sebab masa tu bergerak. Lesson form 1 kamu dah habiskan. Form 2 kamu tak semangat. Form 3 tak tunggu untuk berjalan.
Form 3 maksudnya kamu tetap kena alami. Kamu kena faham semua kamu akan tetap kena rasa jadi form 2, kena rasa jadi form 3 sampai form 5. Jadi kalau kamu rasa tak semangat, kamu kena ingat satu je, masa tu bergerak, kita kena kejar masa. Bila kamu boleh rehat, bila kamu rasa kamu dah boleh faham. Tak susah pun nak kejar, sebab tu cikgu ulang balik lesson ni. Okey, jadi sampai situ sahaja. Okey ke semua kelas kita hari petang ni? Masya Allah, ini kali pertama saya masuk kelas ni. Okey, untuk siapa-siapa yang nak lagi faham, ada rasa tak cukup lah kelas petang ni, bagi tahu cikgu WhatsApp kat cikgu bagi link untuk Selasa malam ataupun Khamis malam ataupun Jumaat malam ikut ke lapangan kamu. Okey. Jadi sampai situ sahaja kelas kita untuk petang ni. Selamat malam, selamat berehat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye semua. Bye cikgu. Terima kasih, cikgu. Okey. Cikgu.